Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada siri kuliah duha mingguan kita, dan insya-Allah pada minggu ini kita akan menggunakan suatu buku ataupun kitab, itulah yang bernama Huraian Ayat-Ayat Hukum pada buku yang kedua. Dan insya-Allah dalam buku ini kita ada lebih kurang 24 tajuk 24 tajuk, dan insya-Allah kita akan huraikan satu persatu tajuk yang telah disusun dalam buku ini, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan keberkatan daripada apa yang kita kongsikan. Alhamdulillah, pagi ini cuaca hujan, dan sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diajarkan, itulah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang turun pada hari ini adalah hujan yang memberikan manfaat pada kita, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan siri pertama dalam buku Huraian Ayat-Ayat Hukum ini. Tajuk yang pertama kita pada pagi ini iaitulah memelihara daripada azab neraka. Jadi untuk pengetahuan semua, buku yang kita gunakan adalah buku Huraian Ayat-Ayat Hukum yang telah disusun oleh Ustaz Abdul Latif Muda. Jadi kalau tuan-tuan nak beli buku ni, tuan-tuan kena cari dalam online lah. Ni saya tunjuk dulu bukunya. Okey, ni buku yang kedua. Dia ada dua buku. Buku pertama, buku kedua, tapi kita mulakan dulu buku kedua. InsyaAllah selesai buku kedua, kita akan balik kepada buku yang pertama, insyaAllah. Okey, tajuk pertama pada pagi ini iaitulah memelihara daripada azab neraka pada muka surat yang kedua. Okey, dan rujukan bagi tajuk pertama ini tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran, iaitulah pada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Sebab dalam buku ni dia tak tulis ayat surah apa, maka saya sebutkan di sini rujukannya adalah surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Jadi di samping tuan-tuan baca buku ni sama-sama, kita boleh refer juga pada Al-Quran lah, sebab nanti kita akan bahas ayat sebelum dan ayat selepas daripada apa yang kita nak sebut nanti. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya iaitulah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Baik, kita bincang dulu tentang literal daripada penafsiran ayat ini. Pertama sekali,
Ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut ya ayyuhallazina amanu, bermaksud ayat ini dipanggil sebagai ayat madaniyah. Dalam ilmu ulum Quran ada dua jenis ayat. Satu dipanggil ayat makiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Yang kedua dipanggil ayat madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Dan di antara ciri-ciri ayat yang diturunkan di Madinah, apabila permulaan ayat itu disebut ya ayyuhallazina amanu, maka kita tahu bahawa ayat ini diturunkan di Madinah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala terang dalam ayat ini supaya kita menjaga diri kita sendiri. Satu, kemudian menjaga ahli keluarga kita. Jadi dalam kita memelihara diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Ta'ala suruh kita jaga diri kita secara individu terlebih dahulu, baru kita mampu untuk menjaga orang lain. Maksudnya, kalau kita belum berkahwin dan kita nak seseorang yang boleh membimbing kita, kalau kita ni orang perempuan lah, maka sebelum kita nak dapatkan suami yang bagus, kita sebagai muslimat, orang perempuan, mesti jadikan diri kita ni individu yang boleh pelihara diri kita terlebih dahulu. Kalau seorang lelaki yang menginginkan seorang perempuan yang solehah, maka lelaki itu perlu untuk diri dia menjadi individu yang boleh memelihara diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi tingkatan bagi kita mencapai tahap Muslim tu ada beberapa tingkat lah. Pertama, dimulakan dengan individu Muslim. Lepas tu naik tingkat yang kedua dipanggil Baitul Muslim, rumah tangga. Bila kita dah mencapai Baitul Muslim, dia akan naik satu lagi tahap, Mujtama' Muslim ataupun masyarakat Muslim. Dan bila sampai semua orang sudah mampu menjadi Mujtama' Muslim, dia akan naik kepada satu tahap yang keempat, iaitulah dipanggil negara Islam. Jadi untuk mencapai tahap itu, kita kena lalu peringkat-peringkat tersebut. Maksudnya, kalau kita tak mampu nak jadi individu Muslim, yang dimaksudkan adalah boleh memelihara diri daripada melakukan maksiat kepada Allah, kita tak akan mampu pergi kepada Baitul Muslim. Kita tak akan boleh jadikan isteri kita tu Baitul Muslim. Tak dapat rumah tangga yang bagus. Sebab kita lelaki pun tak mampu jaga diri kita sendiri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Macam mana kita nak isteri kita pun begitu? Jadi tak boleh jadi Baitul Muslim. Okey? Jadi perlu kita faham, setiap individu untuk nak dapat kebaikan, dia mesti mula dengan individu. Kemudian bila berjaya, dia jaga diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah, dia akan naik tahap tu. Baru dia dapat Baitul Muslim, rumah tangga yang bagus. Selepas itu baru naik Mujtama' Muslim, masyarakat Muslim lah yang bagus. Okey. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Ta'ala cerita tentang macam manusia dan berhala itu adalah bahan makar. Okey. Dan Allah Ta'ala ceritakan juga tentang bagaimana neraka itu adalah dijaga oleh para malaikat. Dia sebutkan sifatnya adalah sebagai yang kasar. Kan? Bila sebut neraka ni, mestilah malaikat yang jaga tu bersifat kasar, bersifat garang. Okey. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan bahawasanya sifat malaikat ini dia jenis yang taat pada Allah. Dia sekali-kali tak akan membantah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah perintahkan. Okey, kita tengok kepada huraian perkataan. Baik, firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum. Okey, jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu dengan cara macam mana nak jaga ahli keluarga, iaitulah memberi nasihat dan didikan supaya mengambil perhatian dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Okey, jadi di sini kita faham cara kita nak pelihara diri kita, pelihara ahli keluarga kita adalah sentiasa memberi nasihat
dan didikan supaya mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi musim PKP ni yang kita tak mampu, tak boleh nak pergi ke masjid, mungkin kan, sebagai suami, kalau suamilah lelaki, dia inilah peluang dia untuk dia nak berjemaah dengan ahli keluarga, dan ini juga peluang dia untuk dia menyampaikan nasihat serta didikan kepada ahli keluarga mereka. Ini peluang dia. Okey, dan sebagai seorang suami, inilah juga peluang dia untuk dia beritahu dan menyampaikan kepada ahli keluarga dia tentang apa-apa perkara yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berpahala, kan. Jadi kadang-kadang komunikasi di dalam ahli keluarga tu dia tak sampai disebabkan kesibukan. Kalau sebelum ni sibuk bekerja, Allah Ta'ala datangkan ujian pada kita dan kita duduk di rumah bersama-sama ahli keluarga, maka inilah peluang yang ada. Sebab bila kita dah keluar nanti, dah mula bekerja semula, kita akan sibuk balik semula, dan pada masa itu kita mungkin akan tak mampu nak beri nasihat, nak beri peringatan atas kesibukan yang telah kita lalui. Baik. Kemudian ia juga merupakan bahasa simbolik yang membawa maksud suruh, iaitulah melazimkan diri dengan menjaga diri kamu dan ahli keluarga daripada azab neraka dengan cara macam mana? Meninggalkan serta menjauhi segala bentuk maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ayah, seorang bapa, seorang ketua keluarga, dia mesti selalu ingatkan kepada ahli keluarga dia supaya menjauhi daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bentuk macam mana kita boleh jauhkan isteri dan anak kita itu daripada api neraka. Jadi itulah dengan kita suruh dia tinggal benda yang dilarang dan suruh dia melaksanakan perkara yang Allah Ta'ala perintah. Itu simple. Maknanya kata semua orang fahamlah. Lebih-lebih lagi bagi suami itu, semua orang, suami-suami ni dia akan faham kenapa dia perlu buat begitu. Okey. Dan tanggungjawab ini memang diletakkan di atas bahu suami kerana dia adalah ketua keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Okey, lelaki itu adalah memimpin kepada perempuan dalam keluarga. Yang menjadi suami, dia adalah ketua keluarga. Dan dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawasanya seorang suami itu adalah bertanggungjawab di atas ahli keluarganya. Jadi dia punya segala bebanan tu terpikul di atas bahu suami. Okey, maka jadi tanggungjawab suamilah. Maka kalau suami itu sendiri tak mampu untuk menjadikan diri dia itu seorang yang dekat pada Allah, dia tak mampu nak bawa isteri dan anak dia pada perkara yang sama. Okey. Firman Allah Ta'ala, waquduhan nasu wal hijarah, iaitulah hazanah neraka terdiri daripada manusia dan batu bata dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Apa yang dimaksudkan dengan manusia di sini ialah orang kafir dan batu bata, dan ialah batu yang dijadikan sebagai berhala dan sembahan mereka selain daripada Allah. Jadi maksud tafsir ayat ini, siapakah manusia dimasukkan dalam ayat ini? Orang kafir. Siapakah batu yang dimasukkan dalam ayat ini? Adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Kalau kita tengok bahan bakar ni, maksudnya macam arang lah. Arang, tempat arang ni, atas dunia ni kita nak bakar ayam dengan arang. Arang tu bahan bakar. Tapi dekat dalam neraka, yang menjadi bahan bakar, yang memarakkan lagi api tadi adalah orang kafir dan batu-batu yang menjadi sembahan mereka. Tu dia. Jadi kita akan rasa gerun bila baca ataupun menelaah tentang apa yang Allah Ta'ala sebutkan ini. Kerana kalau kita sendiri menjadi bahan bakar kepada orang lain, kita ni jadi punca api tu marak lagi besar. Maknanya kesakitan, keperitan yang akan dilalui oleh objek manusia yang menjadi bahan bakar itu terlalu dahsyat. Ini kita dalam logik kita sudah dapat fikirkan dan gambarkan. Baik. Kemudian
alaiha malaikah, iaitulah yang mengawal dan menjaga neraka ialah terdiri daripada para malaikat, yang mana jumlah yang menjadi pengawal ialah 19 malaikat. Ini disebut di dalam firman Allah Ta'ala, alaiha tis'ata asyar, pegawai ataupun penjaga adalah 19 malaikat. Okey, jadi nak ceritanya tuan-tuan, yang menjaga neraka ni ada 19 malaikat. Ini terjemahan zahir lah, walaupun sebenarnya ada lagi terjemahan-terjemahan yang berbeza menurut tafsir ulama. Tapi yang paling mudah yang kita faham, makna kata neraka tu malaikat-malaikat ini yang jaga. Jadi bila kita tahu penjaga neraka ni punya ramai, yang jaga neraka ni nak bagi tahu kepada kita bahawasanya betapa luas besarnya neraka. Okey, sehingga manusia boleh masuk dalam itu dan dijadikan bahan bakar bagi orang kafir. Orang yang menderhaka kepada Allah daripada kalangan orang Islam ni pula dibakar dalam api neraka tersebut. Jadi maknanya ada malaikat yang menjaga neraka, dan kita tak akan boleh terlepas daripada siksaan itu. Kan, bila ada penjaga maksudnya tak boleh terlepas. Kan, dia bukan satu tempat yang tak ada penjaga, kita boleh lolos sesuka hati kita. Itu bukan. Neraka ada penjaga, syurga ada penjaga. Dan bila ada penjaga kepada neraka, dia akan pastikan bahawa kita ni tak akan terlepas daripada siksaan. Baik. Kemudian ghilazun, sifat malaikat yang keras, kasar sudut sifatnya terhadap ahli neraka. Jadi kalau layanan kepada ahli syurga, baik-baik. Ini dalam surah Az-Zumar juga ada menceritakan tentang rombongan yang nak masuk ke dalam syurga. Maknanya kata malaikat yang jaga pintu syurga mengalu-alukan kedatangan mereka masuk ke dalam syurga. Kalau orang yang nak masuk neraka, malaikat tanya dulu, apakah di atas dunia ketika mana rasul-rasul kamu ni datang, dia tak beri peringatan kepada kamu ke? Lalu kata gerombolan yang nak masuk dalam neraka ni kata, bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Ada tu ada, tapi kami yang berpegang kepada kalimah kufur. Kan, jadi malaikat penjaga neraka kata apa? Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Kalau macam tu, masuklah kamu semua ke dalam neraka, tinggal kekal kamu di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Ini sekarang apa? Kamu ni adalah golongan orang-orang yang bersikap takabur. Ini diucapkan kepada ahli neraka yang nak masuk neraka. Jadi sifat malaikat yang menjaga neraka memang akan kasar layanan mereka itu. Kan, jadi kalau istilah kalau malaikat yang menjaga syurga ni masuk dengan ucapan selamat sejahtera, tapi malaikat neraka ni suruh masuk tu dengan cara yang kasar. Jadi kita tahu dah mana ciri-ciri orang yang masuk neraka ni, layanan pada mereka tu kasar. Kenapa diceritakan kepada kita yang masih hidup? Supaya kita bersedia dan ambil tahu itulah layanan yang kita akan terima bila mana kita diberikan kitab amalan kita yang ditakdirkan kepada kita untuk kita masuk ke dalam neraka. Macam tu. Baik. Kemudian syidadun, iaitulah kuat dan perkasa sudut tubuh dan jisimnya untuk melakukan perkara berat. Jadi sifat malaikat syidadun, yang makna kata kuat malaikat ni. Kita pernah menyebutkan tentang bagaimana malaikat yang menanggung syurga, menanggung neraka ini dengan ciri-cirinya, dengan rantainya, malaikat yang mengelilinginya. Jadi maknanya sifat malaikat ni Allah Ta'ala jadikan kepada dia kuat untuk tanggung, angkat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak mengabaikan dan tidak mengingkari sama sekali segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua perintah. Maka
kalau iman kan, iman kita sebagai orang biasa ni boleh jadi yazid wa yanqus, boleh bertambah, boleh berkurang kan. Iman para nabi, para rasul, yazid wala yanqus, bertambah dan tidak berkurang. Kalau iman para malaikat, la yazid wala yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kenapa? Sebab malaikat itu memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia untuk patuh saja segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu malaikat. Jadi dia tak akan sesekali mengingkari apa yang Allah Taala perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian mereka itu, para malaikat, melakukan perintah Allah pada masa lalu dan akan datang, atau tidak ada apa-apa halangan untuk mereka lakukan perintah Allah dan beriltizam dengan perintah tersebut. Jadi apa Allah Ta'ala suruh mereka buat, apa Allah Ta'ala suruh buat mereka buat. Jadi tak ada apa-apa halangan yang menyebabkan mereka tu tak nak buat, tak nak ikut perintah Allah. Tak ada halangan. Okey, itu adalah sifat malaikat. Baik, habis tentang sifat malaikat. Cuma ada satu kitab, kalau tuan-tuan boleh cari ni, kitab Turas lah, nama dia Yawaqid wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Okey, kitab ni berkenaan dengan cerita tentang dosa-dosa dan bentuk-bentuk siksaan. Dan dalam kitab ni juga ada menerangkan tentang ciri-ciri malaikat. Contohnya macam malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni, kalau dalam senarai 10 malaikat ni tak adalah, tapi malaikat Zabaniyah tu ada, kan. Dan tugas malaikat Zabaniyah ni adalah untuk menyeksa ahli-ahli maksiat ni, kan. Dan disebut bahawa mata malaikat Zabaniyah ini berwarna merah seumpama biji saga. Merah dia tu biji saga. Macam mana biji saga tu, tuan-tuan tengok merah dia tu merah terang, kan. Makna kata Allah Ta'ala telah rupakan dengan malaikat Zabaniyah ini suatu rupa yang boleh menakutkan mereka-mereka yang akan diseksa oleh malaikat tersebut. Ini ada disebut di dalam kitab itulah. Okey, munasabah ayat. Okey, munasabah ayat ni maksudnya apa? Dia nak cerita tentang kesinambungan ayat yang kita baca ni dengan ayat yang sebelum dan ayat selepas. Sebab ayat-ayat Quran, kalau kita tengok dari segi tafsiran, disusun Allah Ta'ala, makna kata disusun dengan ada kesinambungan bentuk-bentuk pengajaran kepada ayat tersebut. Okay, kalau kita tengok pada ayat yang ke-5, yang kita tengah baca tadi, ayat 6. Sekarang nak tengok pada ayat ke-5, munasabah ayat yang sebelum. Kesinambungan dia apa? Iaitulah tentang cerita Allah menjelaskan dengan memerintah para wanita dan isteri-isteri Nabi, khususnya supaya bertaubat terhadap apa yang telah berlaku dan kesilapan mereka. Dijelaskan juga dengan mengingatkan mereka daripada menyalahi perintah Nabi dan baginda, boleh menceraikan mereka jika perlu. Di mana ayat selepasnya menjelaskan dengan menyuruh orang beriman supaya menjaga diri dan memberi nasihat serta tunjuk ajar kepada ahli keluarga. Dengan kata lain, pelihara diri dan ahli keluarga daripada azab api neraka dengan menjauhi segala bentuk maksiat, seterusnya melakukan ketaatan dan ibadah. Jadi ayat yang kelima itu menceritakan, memerintahkan tentang para wanita dan isteri-isteri Nabi supaya bertaubat dengan kesilapan yang telah mereka lakukan. Nak ceritanya ada kesilapan, ada kesalahan, dan sehingga boleh menceraikan mereka, kan, menyalahi perintah Nabi dan menyebabkan Nabi boleh menceraikan mereka jika perlu. Jadi ayat yang ke-6 disuruh kita secara individu pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Okey. Kemudian munasabah ayat selepas. Ayat selepas ayat ke-6 adalah ayat ke-7. Ayat ke-7 Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang kafir,
pada hari ini kamu ni tak ada keuzuran. Tak ada keuzuran apa? Tak ada keuzuran untuk kamu ni kena masuk api neraka. Kan? Tak ada benda yang kamu boleh bagi alasan, kamu boleh bagi dalih, kamu boleh bagi sebab yang menyebabkan kamu kena masuk neraka hari ini. Kamu tak ada benda-benda yang menjadi halangan. Sebab apa pun kamu tak boleh bagi. Kan? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu ni akan diberi balasan dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi apa kesinambungan ayat ke-6 ayat ke-7? Sebab kita dah cerita pada ayat ke-6 tadi, bila mana Allah Ta'ala kata bahan bakarnya adalah daripada orang-orang kafir dan batu-batu yang menjadi sembahan berhala. Maka ayat ke-7 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahawa perkhabaran kepada orang-orang kafir terhadap apa yang mereka sebutkan atau apa yang telah janjikan kepada mereka, iaitulah pada hari ini la ta'tazirul yaum, kamu wahai orang-orang kafir tidak ada keuzuran lagi bagi kamu untuk kamu masuk dalam api neraka. Dan kita kena ingat orang kafir ni tuan-tuan, dia ni harapan dia kalau mati terus, jangan kena seksa. Kalau mati terus, jangan kena seksa. Tetapi kita orang-orang yang beriman, kita berpegang keimanan kita, iaitulah manusia semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Dan sifat orang yang masuk ke dalam neraka ni, apabila menerima siksaan dalam api neraka, mereka di antara hidup dan mati, atau bahasa kita nyawa-nyawa ikan. Jadi orang kafir dia tak nak. Orang kafir ni kalau mati-mati je, kan, dia tak nak masuk neraka. Tapi dia pun tak nak juga kena hisap. Tapi hakikatnya yang namanya manusia semua akan kena hisap. Okey. Yang masuk syurga masuk syurga, yang masuk neraka akan ada pembalasan mereka masing-masing. Tapi sifat tu sama, iaitulah tidak hidup dan tidak mati. Atau bahasa dia nyawa-nyawa ikan. Begitu dia. Jadi bila Allah Ta'ala dah kata begitu pada ayat ke-7, tidak ada lagi keuzuran bagi kamu wahai orang-orang kafir, hari ini kamu kena masuk neraka. Maka selepas itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan orang beriman supaya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar, atau kita panggil sebagai taubat nasuha. Kan Allah Ta'ala cerita pada kita ni, bukan makna na'uzubillah, bukan maknanya kita cerita tu Allah Ta'ala supaya kita tak apa orang kafir kena, kita tak kena. Bukan. Nak bagi tahu pada kita, Allah Ta'ala cerita dulu awal-awal supaya kita ni esok kalau Allah Ta'ala takdirkan na'uzubillah kita ni ahli maksiat, jangan lagi kita nak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lagi kita beri alasan yang macam-macam, sedangkan Allah Ta'ala dah cerita masa kita hidup, Tuhan dah cerita dah. Kan? Sebab tu kita belajar benda ni, kita belajar tafsir ni. Kan? Supaya apa? Kita sedar dan kita maklum bahawasanya Allah Ta'ala dah cerita, inilah balasan dia esok kalau kita ni disebut sebagai ahli maksiat. Yang ni kita patut kena bimbang lah, sebab gambaran tu Allah Ta'ala sudah berikan. Okey, baik. Jadi bila dengar cerita macam ni, kita sebagai orang Islam ni, orang mukmin, kita mesti ada amalan-amalan harian kita, dengan sembahyang sunat kita, dengan zikir kita, dengan baca Al-Quran kita. Ini perisai lah, perisai. Kan, istighfar kita satu hari 100 kali. Ini perisai, nama dia perisai. Baik. Kemudian huraian ringkas. Okay, saya pergi kepada terus huraian terperinci, sebab huraian ringkas saya dah sebut awal-awal tadi. Huraian terperinci pertama sekali adalah tentang disuruh untuk mendidik diri serta keluarga. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka dalam ayat ini ada beberapa tafsiran. Pertama sekali Allah disebut, jagalah diri kamu daripada neraka dengan meninggalkan maksiat sekaligus melakukan ketaatan. Dengan arti kata lain, jauh daripada apa yang ditegah serta dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dengan dimulakan oleh diri kamu sendiri.
Mana kata kita sebagai individu kena mulakan pada diri kita sendiri untuk meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan, baru diiringi oleh ahli keluarga. Tu dia. Jadi kita nak bina Baitul Muslim, keluarga yang beramal dengan ajaran Islam, ia bermula daripada individu. Sebab tu kadang-kadang ialah siapa yang tak nak pasangan yang boleh membimbing dia dengan agama Islam yang bagus. Tapi sebelum kita menginginkan orang tu begitu, tapi diri kita, diri kita. Kalau orang tanya apakah ciri-ciri pasangan yang diidamkan, yang boleh bimbing saya agama, tapi mesti diri kita sendiri mula dulu. Untuk nak dapatkan pasangan tu, kita mesti diri kita dulu baik. Mesti diri kita dulu hidupkan agama dalam diri kita, kan? Maka sudah tentulah pasangan yang baik dengan orang yang baik. Macam tu. Jadi kita nak dapat Baitul Muslim tu, individu Muslim mesti baik dulu. Tu syarat dia. Kemudian selain itu, didiklah dan ajarkanlah ahli keluarga kamu supaya sentiasa berzikir, mengingati Allah dan banyakkan berdoa. Sebab tu kita pernah sebut dulu, kita nak dekat pada Allah ni, takutkan Allah ni, kan dia ada dua perkataan, kan? Satu dipanggil khaufun, yang kedua dipanggil khasyatun. Dua-dua pun makna sama, takut. Tapi apakah beza dari segi kepenggunaan perkataan tersebut? Kalau khaufun, kita takutkan kepada Allah dengan melarikan diri daripada melakukan maksiat. Okey? Itu khaufun. Kalau khasyatun ni perkataan tu tinggi sikit. Khasyatun adalah takutkan kepada Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Tu beza kepenggunaan perkataan. Kalau khaufun, takutkan kepada Allah dengan melarikan diri daripada buat maksiat. Khasyatun, takut kepada Allah dengan kita mendekatkan diri pada Allah. Tu beza daripada segi kepenggunaan perkataan itulah. Kalau bahasa Inggeris pun ada, kan, tingkatan dia. Best lain, better lain di tingkat perkataan tu, kan. Bahasa Arab pun ada macam tu juga. Okey, jadi itu beza antara khaufun dengan khasyatun. Okey, jadi kita boleh tanya pada diri kita lah. Kita ni tak macam kita duduk kat khaufun ke kita duduk kat khasyatun? Adakah sekadar kita meninggalkan kejahatan tanpa kita buat ketaatan? Tu kan jadi khaufun. Sebab ada orang tinggalkan maksiat takut kena seksa, kan. Dalam masa yang sama dia tak melakukan ibadah kepada Allah. Okay, kalau kita khasyatun, maksudnya kita bukan sekadar tinggal yang buruk, kita buat yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu dipanggil khasyatun. Okey. Kemudian, wahai orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, jagalah, perintahlah diri ahli keluarga kamu, serta bersihkanlah diri dan takutlah daripada neraka Jahannam. Nak suruh takut dengan neraka Jahannam. Kan? Kalau uslub, kita panggil uslub dakwah. Dia ada manhaj, dia ada uslub. Okay, uslub dakwah ni apa? Kaedah berdakwah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia ada dua jenis lah. Umumnya ada dua jenis. Yang pertama dipanggil sebagai dipanggil sebagai tazkir. Kita mengingatkan. Kan, bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang menjanjikan kebaikan, menjanjikan syurga, menjanjikan nilai pahala. Itu dipanggil sebagai tazkir lah. Okay. Kedua dipanggil sebagai ancaman. Ancaman. Okay. Contohnya azab api neraka, fi darki asfali minan nar. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar, berada pada kerak neraka. Okey, ini bentuk ancaman. Lagi
wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Ini contoh bentuk ancaman. Jadi uslub dalam berdakwah atau kaedah berdakwah tu memang dalam Quran tu umumnya dua. Satu, mengajak kita supaya kita dekat diri pada Allah dengan cara menyebut nilai pahala, menyebut syurga, menyebut balasan. Yang kedua adalah dengan memperingatkan seseorang dengan menyebutkan ancaman-ancaman. Ancaman api neraka, ancaman neraka sa'ir, kan. Dalam surah Al-Mulk ada disebut lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Okey, disebut dalam surah Al-Mulk, iaitu neraka sa'ir. Jadi mana yang bersesuaian? Okey, yang bersesuaian adalah mana-mana kaedah yang boleh diterima oleh seseorang. Kadang-kadang ada orang dia jenis orang yang bila kita sebut syurga, sebut pahala, dia buat jenis sambil lewa macam tu, kan. Okey. Tapi bila kita sebut tentang ancaman neraka, tentang azab neraka sa'ir, dia akan terkejut, dia terangkat sikit. Bila terangkat tu maksudnya apa? Maksudnya dia tersedar bahawa dia tu memang ada buat dosa. Jadi mana yang sesuai? Yang sesuai adalah mengikut penerimaan kepada orang yang mendengar. Sebab tu kalau ditanya uslub itu memang begitu. Sebab tu tuan-tuan mungkin akan nampak ada para asatizah kita yang mungkin akan sedikit macam garang sikit, kan. Mungkin bahasanya gitulah, ataupun dia tu tarkis, dia memberikan penekanan sikit dengan ancaman neraka, sikit-sikit sebut neraka, sikit-sikit sebut azab api neraka, sikit-sikit sebut nama api neraka. Sebab apa? Uslub tu memang begitu. Contoh mudah macam ni tuan-tuan ya, kalau kita kat rumah, kan, kalau kat rumah dengan anak kita, saya bagi contoh yang samalah, tapi tak sampai macam siksaan api neraka, tapi saya nak beritahu uslub yang sama kita buat. Dekat rumah kadang-kadang anak kita kalau dia pertama kali dia buat salah, kita cakapkan elok, kan. Kata apa, jangan main, jangan sipah-sipah, lepas main kemas. Okey, kali pertama lah. Kali kedua pun dia main-main pun dia sepah lagi. Kita kata lepas main kemas ya, kita cakap kat anak kita. Kali ketiga dia sepah lagi. Masa tu nada kita sudah berubah, kan. Kita kata apa? Ini tak kemas ni, nanti ayah kemas, ayah buang dalam sampah. Tuan-tuan nampak tak? Dua beza uslub yang kita gunakan. Bila anak kita buat salah kali pertama, kali kedua, suara kita tu slow sikit, tone kita tu slow sikit. Tapi bila anak kita tu buat salah kali ketiga, atau kita dah cakap banyak kali tapi macam tu juga, bersepah juga mainan, akhirnya kita kata uslub tu kita bertukar. Kita kata lepas ni ayah kemas, jangan keluar lagi mainan. Lepas ni ayah kemas, ayah buang dalam sampah. Contoh, Jadi benda tu sama, uslub tu sama. Bezanya yang tadi tu saya sebut, uslub dalam kita nak memperingatkan orang supaya meninggalkan maksiat lah, ini untuk orang dewasa. Macam mana kita aplikasi uslub tu pada anak kita, macam tu jugalah yang diaplikasi oleh para asatizah kita kepada orang awam. Kadang-kadang peringatan pertama tu sudah boleh menyebabkan orang tu berubah jadi baik, okeylah, terimalah. Maksudnya cukuplah dengan memberi nasihat begitu. Tapi kalau 10 kali dengan nasihat yang sama dia tak berjalan, maka dia akan ubah uslub tadi. Dia akan sebutkan tentang ancaman api neraka dan sebagainya. Okey, jadi ini mesti kita terima sebab uslub yang sama juga telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Sebab tu kita, tuan-tuan ya, kena tanya pada diri kita lah. Kita suka orang tegur kita secara baik-baik, kita berubah, atau kita suka orang tegur kita secara kasar, baru kita nak berubah. Sebenarnya contoh-contoh uslub ni banyak dalam masyarakat. Macam kita hidup berjiran, jiran kita parking kereta depan rumah. Kali pertama kita bagi tegur dah,
Kali kedua dah tegur dah. Kali ketiga, parking depan rumah lagi. Kita nak masuk pun payah. Akhirnya tone kita berubah. Kenapa? Sebab kita tahu dah. Kali pertama, kali kedua dah bagi tahu jangan parking kat sini. Saya nak masuk balik kerja payah. Tapi dia parking juga. Maka kali ketiga tu tone dah berubah. Samalah. Apa isu sekalipun dalam masyarakat, dalam sedar atau tidak, sebenarnya kita dah guna dua uslub tadi. Uslub kita menyebutkan tentang apa, tegur secara baik-baik. Yang kedua tadi, uslub kita dah mula nak tinggikan suara, mula beri ancaman. Kalau awak tak alihkan kereta ni, saya report polis. Kalau awak tak bersihkan pokok yang awak tanam ni, saya report polis. Contoh. Sebab kali pertama tuan-tuan dah pun tegur secara baik. Jadi secara tak langsung sebenarnya uslub ni sudah pun ada dalam masyarakat kita. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi dalam Quran pun begitu. Bila sebut syurga, sebut neraka, kita terima bahawa ada dua uslub dalam menegur masyarakat. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, C, iaitulah pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka dengan menyuruh mereka buat baik dan menjauhi kemungkaran. Di samping itu, ajarkanlah mereka segala tuntutan syarak serta pendidikan berdasarkan kepada Al-Quran. Ahli keluarga yang dimasukkan merangkumi isteri, anak-anak, khadam atau pembantu serta mereka yang berada di bawah jagaan kamu. Jadi dalam kalau ahli keluarga tu, maknanya kata isteri, anak-anak, pembantu rumah, wang gaji, semua yang berada bawah jagaan kita disuruh untuk pelihara diri daripada melakukan kemungkaran dan buat baik. Itu sekecil-kecil lah. Kalau kita adalah seorang pengurus kepada kaki tangan, maka kaki tangan kita adalah orang yang berada di bawah jagaan kita dan wajib untuk kita menyuruh mereka meninggalkan perkara yang mungkar dan menyuruh mereka untuk buat perkara yang baik. Maknanya kata lagi besar, lagi banyak berada tanggungan di bawah kita, lagi besar peranan kita yang kita kena buat. Sebab tu kita tak boleh anggap ni nafsi-nafsi. Kalau kita ada syarikat, kaki tangan kita tak semayang, kita kata tak boleh sebut pasal orang punya semayang ni nafsi-nafsi. Tidak. Sebab setiap apa yang berada di bawah tanggungan kita akan menjadi soalan nanti di hari akhirat. Kullukum mas'ulin wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum mas'ulun wal mas'ulun an ra'iyati, kan. Setiap daripada kamu ni akan ada dipertanggungjawabkan dan nanti jadi ketua, dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ni pemimpin dan setiap kamu ni akan dipersoalkan apa yang kamu pimpin di bawah kamu nanti. Tu dia. Jadi termasuklah kalau kita seorang pengurus, kita akan dipersoalkan tentang apa yang berlaku kepada kaki tangan kita yang tak sembahyangnya, yang pakai skirtnya, yang pakai baju ketatnya. Semua pengurus ni dia akan kena soal di hari akhirat esok. Sebab dia tidak menjaga, tak ada guideline, tak buat satu garis panduan supaya kaki tangan dia ni mesti berpakaian sopan, mesti menutup aurat, mesti wajib semayang. Dia mesti buat benda tu sebab dia pengurus. Jadi itu contoh. Dan lagi besar lagi daripada itulah, pemimpin masyarakat setempat, pemimpin negara, semua akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang berlaku di bawah jagaan mereka. Jadi tak timbul isu semayang lain-lain, kubur masing-masing. Ni kita dah tahun 2021 dah, patutnya tidak ada lagi hujah-hujah yang sedemikian. Kubur masing-masing, semayang orang tak boleh tegur, tak ada. Sebab kita cuba kita baca secara hikmah tuan-tuan ya. Kalau kita mati pun orang lain yang uruskan, bukan kita boleh golek sendiri. Maksudnya apa? Kita tongkat dunia ni pun dengan bantuan orang lain. Hidup mesti ada tolong menolong. Kalau waktu meninggal dunia pun orang tolong usung jenazah kita, apatah lagi masih hidup. Kita mesti bawa semua ahli keluarga kita dan masyarakat yang berada di bawah kita ni masuk syurga sama-sama. Bukan kita seorang nak masuk syurga, orang lain nak masuk syurga sama. Jadi kita mesti ada usaha bawa mereka. Caranya beginilah. Kena nasihat. Kalau kita pengurus di bawah syarikat, kena buat satu guideline undang-undang supaya mereka ni boleh ikut aturan tersebut. Kenapa? Sebab saya pengurus, saya nak pastikan
orang yang berada di bawah jagaan saya semua mesti sembahyang, wajib sembahyang, semua mesti menutup aurat. Bukan sahaja kebaikan tu datang disebabkan sembahyang tu masing-masing dapat pahala. Syarikat juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ihfazillah yahfazka, kamu jaga hak Allah, Allah Taala jaga hak kamu. Ini dia. Baik. Kemudian Atha meriwayatkan daripada Ibn Abbas, hendaklah menjauhi apa yang Allah tegah terhadap kamu dan beramal dengan mentaatinya. Ajarkanlah mereka, didiklah dan takutkan mereka daripada api neraka. Jadi kita sebagai ibu bapa dalam rumah ni mesti selalu ingatkan anak cucu kita tentang perkara ini. Didiklah, ajarkanlah mereka. Kalau mereka buat salah tu, ataupun kadang-kadang anak kita kecil kat rumah, kita ajar benda-benda elok. Bila dia pergi sampai, katalah jumpakan kawan kat sekolah, kat tadika, kat taska, kat sekolah, bila balik tu ada perkataan baru yang disebutkan, perkataan yang tak sedap dengar di telinga kita. Kita tanya, dapat mana perkataan ni? Kan? Perkataan ni tak baik, Tuhan marah. Kita kena bagi tahu waktu tu juga. Sebab masa kecil ni, perkataan-perkataan sama ada baik atau buruk ni, anak-anak kecil ni mudah serap dalam fikiran dia lah, sebab dia kosong. Kedua, dia tak ada dosa. Kalau benda yang baik kita masuk pada diri dia, dia mudah diingat. Dia disuruh hafal doa, disuruh salawat tafrijiyah, disuruh asmaul husna, dia mudah lekat. Sebab anak kecil dia bersih, tak ada dosa. Pada masa yang sama, berjaga-jaga, sebab perkataan-perkataan yang buruk juga kalau disebutkan akan serap juga dalam pemikiran dia. Sebab dia budak-budak, dia boleh terima, dia boleh hafal benda tu. Apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang, apa yang kita cakap, anak-anak tu dia boleh ulang balik benda tu. Jadi kerana itu, kali pertama anak kita mengucapkan perkataan yang tidak baik, kali pertama itu jugalah kita mesti terus tegur. Jangan dibiarkan. Ataupun setengah orang kata, alah budak-budak, tak apalah, dia bukan tahu pun makna dia. Sekarang dia tak tahu. Bila besar, dia akan tahu makna tersebut. Kan, automatik dia akan tahu. Dan sekarang ni pun, kalau kita tak mendidik dia, tak tegur dia, perkataan tersebut akan boleh menyebabkan orang lain akan terasa hati. Walaupun dia budak-budak. Kena ajar dia macam mana kalau tak mau makan. Tak nak makan, tak sedap, macam mana nak ajar dia. Supaya jangan sebut perkataan tak sedap tu pada orang. Kadang-kadang datang rumah orang makan tak sedap, jangan disebut perkataan tu, kena ajar. Kali pertama anak itu buat silap, terus kita tegur dia supaya bantu dia untuk gunakan perkataan-perkataan yang baik, untuk kalau dia tahu benda itu tak sedap dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kita nak jagalah. Sebab tu para ulama terdahulu memang anak-anak kecil mereka ni, mereka hantar kepada ulama untuk belajar agama, kenal Nabi dulu, kenal ahli keluarga Nabi. Ni benda-benda utama lah. Jadi kita seronok bila anak kita balik rumah, dia dah boleh baca surah, dia dah hafal hadis sikit-sikit, dia dah berselawat, dia dah pandai baca asmaul husna, dia dah pandai tafrijiyah. Kan, mana tidak ada seorang ibu bapa pun yang tak rasa gembira sebab anak kecil tu boleh menyebutkan benda-benda begitu. Sedangkan kadang-kadang kita ni orang dewasa pun kadang-kadang asmaul husna pun kita tak hafal, salawat tafrijiyah pun kadang kita tak hafal. Kan, tapi bila ada anak cucu yang begitu, yang boleh hafal apa semua ni, kita rasa syukur. Sebab apa? Inilah anak cucu kita yang akan mendoakan kita esok kalau kita sudah meninggal dunia. Ini kita tengok kesan masa panjang tersebut. Jadi ulama-ulama terdahulu macam Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri pun ada anak, kan, hantar pada Atha ibnu Abi Rabah, hantar pada anak, dua orang anak dia, hantar kepada Atha ibnu Abi Rabah, atau gelarannya Sayyidul Fuqaha Hijaz. Ulama ni Atha ibnu Abi Rabah sampai disuruh anaknya itu, waktu setiap kali tok guru nak ambil wuduk, letak apa nak kata, cucikan kaki tok guru tu. Sampai macam tu sekali dah. Mungkin hari ini kalau kita buat, dia satu benda yang orang kata tak boleh terima. Takkan sampai kaki tok guru pun kena sapu, kena cuci kaki tok guru. Ini makna kata kita tak nampak keberkatan lah kat situ. Di situ ada nilai keberkatan dengan menghormati guru, kan. Sampai tahap kaki tok guru tu pun dibasuhkannya.
Ini disuruh oleh Khalifah Ar-Rashid kepada penama guru tersebut. Kenapa tidak kamu menyuruh anak aku cuci kaki kamu ni waktu kamu ambil wudu? Nak kata tuan-tuan, so hikmat dia kepada guru tu, nak kata nak dapatkan keberkatan guru tu punya susah. Sebab tu tuan-tuan ingat ya, dua benda yang boleh ditarik balik. Kan. Ni kita baca sudut ilmu lah, kita bukan bincang warung kopi netizen ke kan. Dua benda yang boleh ditarik balik. Satu, seorang ayah boleh menarik balik harta yang telah diberikan kepada anak dia. Kan, diberikan anak dia motor, untuk pergi sekolah, anak dia buat berlumba. Dia main wikang ke apa benda ke, angkat motor. Bapak dia boleh tarik balik motor tu. Kedua, seorang guru boleh menarik balik ilmu daripada anak murid. Atau bahasa mudah kita faham, tidak menghalalkan ilmu kepada anak murid. Tu dia. Jadi kan, itu yang saya sebut. Kadang-kadang orang tak faham benda ni, tapi ini adalah nilai berkat. Nilai berkat bukan disebabkan kita bayar duit. Kita bayar duit tu adalah sebenarnya untuk diri kita. Kita bayar duit untuk dapatkan ilmu tu adalah untuk diri kita sendiri. Gitu kan. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau kita ada duit 1 juta, kita bawa kepada seorang guru untuk belajar, tiba-tiba dia tak nak ajar. Jadi apa nilai duit ketika itu? Nilai duit tu tak ada tuan-tuan. Tak ada nilai duit. Walaupun 1 juta, tiba-tiba cikgu tu tak nak mengajar. Tuan bayang lah. Tuan bayang, duit banyak tapi cikgu tak nak mengajar. Macam mana tuan? Jadi apa nilai duit? Nilai duit tak ada. Tapi nilai ilmu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nilai ilmu, banyak ilmu, ramai kawan. Ilmu dia tak perlu tempat, tak perlu bekas untuk disimpan. Lagi kita kongsi dengan orang, lagi banyak ilmu. Itu beza dia. Sebab tu nilaian duit yang kita keluar beli buku dan sebagainya, sebenarnya kita bayar untuk diri kita sendiri. Tu dia tuan-tuan ya. Sebab tu kita suruh anak-anak kita pergi belajar. Sebab apa? Duit yang ayah keluar ni adalah untuk diri kamu sebenarnya. Kamu yang kena pergi belajar. Kan? Jadi sebab tu Imam Malik kata, ilmu tu bukan didatangi, ilmu tu bukan mendatangi tapi didatangi. Maksudnya orang datang cari ilmu. Okey tuan-tuan ya. Sebab itulah kita ni kena suruh anak kita pergi belajar macam Khalifah Harun Ar-Rashid buat tadi. Baik. Kemudian menurut riwayat Ali bin Abu Talhah daripada Ibnu Abbas, ajarkanlah mereka supaya mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah, serta berpesan kepada perkara tersebut. Antara lain yang menyuruh ahli keluarga supaya sentiasa mengingati perkara yang melepaskan mereka atau menjauhkan mereka daripada api neraka. Jadi disuruh ajar untuk taat perintah Allah, disuruh ajar untuk bertakwa kepada Allah. Ini takwa kepada Allah, kita sebut sebelum daripada ini, dia ada 4 ciri kan. Sayyidina Ali sebut ada 4 ciri. Pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Ketiga, wal qanaah bil qalil, merasa cukup dengan apa yang ada. Dan keempat, wal isti'dad bi yaumir rahil, kita mempersiapkan bekalan untuk hari akhirat. 4 ciri ni kalau cukup pada diri kita, mana kita ni orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian berpesan tentang perkara-perkara tersebut. Sebab tu kita kena sentiasa suruhlah ahli keluarga kita menjauhkan diri daripada api neraka. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita sebutkan amalan-amalan yang boleh menjauhkan dari diri kita daripada api neraka. Sebab tu amalan-amalan harian ni penting tuan-tuan ya. Amalan-amalan harian ni penting, zikir-zikir harian ni penting. Semuanya menjadi perisai supaya kita sebagai orang beriman ni, yang hati kita ni tuan-tuan boleh berbolak-balik. Boleh berbolak-balik. Kan? Jadi bila kita doa pada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kan? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami atas agama dan tetapkanlah kami atas jalan ketaatan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita bimbang, hari ni kita mengaji, esok kita dah jadi ahli maksiat. Hari ini dah mengaji, petang nanti jadi ahli maksiat. Kita memang begitu. Jadi amalan-amalan harian inilah sebagai perisai dan dinding supaya syaitan ni yang sentiasa usaha nak
sesatkan kita ni, kita dah ada perisai, kubu, fortress, dah ada kubu dah untuk kita lindung diri kita ni daripada bisikan syaitan. Bahaya tuan-tuan ya. Dan cerita-cerita berkenaan dengan bagaimana kisah-kisah yang orang terdahulu, ada orang wali-wali Allah juga dimatikan dalam keadaan maksiat tu wujud. Macam Bal'am bin Ba'urah. Cerita Bal'am bin Ba'urah ni cerita yang masyhur, ulama hebat, tapi Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan murtad, na'udzubillah. Tu ada kesilapan dia lah. Kenapa kesilapan dia? Kerana hasutan isteri dia. Hasutan isteri dia mendoakan keburukan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini cerita Bal'am bin Ba'urah. Jadi kita ni hebat macam mana pun kita, ilmuwan macam mana pun kita mesti ada amalan harian kita. Tetapkan satu amalan harian yang boleh kita buat. Jangan kita buat sampai 1000. Jangan buat sampai 1000 lah. Takut-takut tak mampu. Buat 33, 100 pun boleh. Kalau baru-baru begitu. Kalau dah lama sikit nak naik sampai 1000 zikir, selawat, alhamdulillah, itu adalah kepada kita lah. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW, warrajulu ra'in ala ahli baitihi, setiap suami itu pemimpin atas ahlinya. Jadi kalau mana kata suami ni pemimpin, ketua keluarga, jadi dia mesti memimpin, mencorakkan, membawa ahli keluarga dia ni kepada kebaikan, mesti. Baik, menurut tafsiran Ad-Dhahak dan Al-Muqatil, antara hak dan tanggungjawab seorang muslim terhadap muslim yang lain ialah mengajak ahli keluarga yang terdiri daripada kaum kerabat, khadam dan hambanya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi tegahan Allah. Sebagai contoh, ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka supaya mendirikan sembahyang semenjak berusia 7 tahun, dan jika mereka tidak menunaikan sembahyang ketika usia 10 tahun, boleh dipukul atau rotan dengan cara mendidik. Tu dia contoh. Okey, jadi ada dalam hadis lah, disuruh untuk bapa atau ibu bapa tu mengajak anak-anak, kan, disuruh adib waladaka sab'an, jadi anak kamu ketika mana umur 7 tahun, kan. Kemudian muru auladakum bis salah wa hum abnaun ashrin, okey, fadribuhum wa hum abnaus sab'in fadribuhum bi ishrin. Suruhlah anak-anak kamu untuk menunaikan solat ketika mana mereka berumur 7 tahun, kan. Fadribuhum bi ishrin, dan rotanlah mereka ketika 10 tahun. Maknanya kata kalau tak semayang 10 tahun kena rotan. Jadi tak terpakailah orang kata kecil lagi ustaz, kesian dia nak suruh semayang baru 10 tahun. Tidak. Sebab kalau kita tak mulakan daripada umur tersebut, nanti 17 tahun pun tak semayang. Masa tu lagi susah kita nak lentur, kan. Sebab lentur buluh ni daripada rebung, kan, tu pepatah kita, peribahasa kita. Jadi sejak daripada umur 10 tahun kita beritahu kepada dia kalau tak semayang akan kena rotan. Jadi sebab tu dalam hukum lain sunat kita menggantung rotan sekadar untuk memberi takut. Gantung saja rotan kat dinding rumah tu, kan. Kalau orang kampung dulu dia letak rotan tu gantung dekat kayu, tiang kayu dalam rumah tu. Tujuannya supaya kalau ditengok oleh anaknya pergi semayang, okeylah. Kalau benda tu jadi sebagai satu benda yang boleh menakutkan anak, kalau tak semayang cukup, dia tak perlu rotan. Tapi kalau dia tak semayang, memang dia kena rotan. Jadi rotan di mana? Rotan di tapak kaki. Okey, kerana tapak kaki ni dia ada satu dipanggil epidermis. Epidermis ini kalau doktor dia tahulah. Kita sikit-sikit tahu. Okey, epidermis kaki ni tebal. Dia tebal. Jadi dia tak menyakitkan. Dia tak menyakitkan. Itu sebab tu kena rotan dekat tapak kaki. Jangan kita pukul kepala dia. Ini tempat-tempat yang tak boleh dipukul. Jangan kita pukul badan dia sehingga meninggalkan lebam. Ini cara yang kurang betul lah. Jadi rotan di tapak kaki. Sebab itu kita sebagai ibu bapa itu kalau beramal sungguh-sungguh dengan apa yang Nabi ajar ni semua,
InsyaAllah daripada individu Muslim tadi tu, dia akan ikut dia punya tingkatan-tingkatan tersebut. Sebab tu antara rujukan-rujukan tentang hukum-hukum baik Muslim ni di keluarga ni, contohnya Dr. Abdul Karim Zaidan dalam ahkam Baitul Muslim kitabnya, tapi kitab yang banyak jilid lah. Boleh juga merujuk kepada Dr. Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad, ada 2 jilid. Cuma kita nak kena rajin baca. Jadi musim PKP ni tuan-tuan cari buku-buku ni, bacalah, ambillah manfaat-manfaat daripada buku-buku tersebut. Okey, jadi itu adalah contoh-contoh huraian daripada ayat tersebut. Okey tuan-tuan ya, InsyaAllah kita berhenti dulu setakat ni. Ini baru siri pertama untuk topik pertama kita. Kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitulah tanggungjawab ketua keluarga. Ketua keluarga ni ada tanggungjawab dia, dan beberapa dalil-dalil akan kita sebutkan nanti daripada intisari ayat ini, supaya ketua keluarga ni dia kena maklum apa perkara-perkara utama yang dia kena buat. Sebenarnya tanggungjawab ketua keluarga ni dia dah mula daripada anak tu lahir lagi. Kan anak tu lahir kena azan, kena iqamah, beri nama baik. Itu tanggungjawab. Nanti kita akan sebutkan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kefahaman yang baik. Berdoa banyak pada Allah Taala, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Insya-Allah amin. Jadi mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kesihatan yang baik, masa lapang kita yang diberkati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan kepada kita peluang untuk terus untuk menuntut ilmu pada masa akan datang insya-Allah. Bertemu kita pada minggu hadapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.